Assalamualaikum dan salam bahagia. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga sudah pastilah kita juga memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang sama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah ke mana hala tuju dasar pendidikan tahfiz negara. Dan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio Ruang Bicara ini. Di sebelah kiri saya ini yang paling dekat dengan saya, kita ingin mengucapkan Assalamualaikum dan juga jutaan terima kasih atas kesudian yang berbahagia Ustaz Muhammad Zahid Mahmud, iaitu Presiden Gabungan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan ataupun PINTA. Jadi apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Lama tak bersama kami sebenarnya di Ruang Bicara kan? Lama lah. Sudah lama, 3-4 tahun lepas. Betul. Tapi kami bersyukur kerana hari ini saya gembira dapat bertemu dengan Ustaz sebenarnya. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu. Ini apa ni, Ustaz Muhammad Zahid ya. Ini boleh dianggap sebagai regular lah bersama kami di Ruang Bicara ini. Jadi apapun, Assalamualaikum dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Ustaz Haji Ahmad Hafiz Al-Bakini Al-Hafiz, iaitu pengurusi pendidikan Islam Ar-Rifai. Jadi apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat seadanya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan insya-Allah. Betul. Barakallahu fiik. Dan macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang cukup penting sebenarnya, dan kami juga ingin mengajak anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ini. Jadi kalau anda juga ingin memberi pandangan dan juga pendapat, kami seperti biasalah menyediakan dua talian kepada anda di 0326979767 dan juga di 0326979768. Tapi sebelum itu, hari ini kecoh lagi, heboh lagi sebenarnya Ustaz ya. Ianya saya dikejutkan sebenarnya. Sebelum datang tadi saya sempat melihat klip video yang telah pun diviralkan sebenarnya. Dan ianya melibatkan satu kes ustaz di salah sebuah manhaj di Kuala Nipis, di Belasah. Dan ini dikatakan dibelasah oleh bapa saudara seorang anak tahfiz yang kononnya kena buli dengan ustaz tersebut. Jadi insiden seperti inilah sebenarnya ustaz ya, yang memberikan satu gambaran yang tidak begitu menarik sebenarnya bila kita bercakap tentang manhaj, bila kita bercakap tentang pusat-pusat tahfiz dan sebagainya. Tapi sebelum kita bercakap tentang isu ini, barangkali menarik jugalah kita juga nak tahu sebenarnya tentang peranan dan juga fungsi yang dimainkan oleh Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan ataupun PINTA ini Ustaz. Silakan. Okay, terima kasih. Pertama sekali terima kasih kepada Bernama TV dan juga juruacara pada hari ini kerana menjemput kami dalam program soal bicara pada hari ini. Terima kasih banyaklah. Jadi untuk makluman, Ustaz nak memperkenalkan diri saya lah ya. Saya Muhammad Zahid bin Mahmud. Jadi selaku Presiden PINTA, Persatuan Gabungan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan. Jadi persatuan PINTA ini ada di setiap negeri, yang mana mereka bergerak secara formal sebagai satu pertubuhan. Pertubuhan contohnya pertubuhan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Pahang, satu. Dan di setiap negeri ini ada 14 persatuan dan digabungkan di bawah satu payung dengan nama Gabungan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan. Di peringkat kebangsaan, maknanya PINTA kebangsaan ini ada 14 persatuan, persatuan negeri-negeri. Okey, jadi sekolah tahfiz yang berada ni, mereka menjadi ahli di peringkat negeri. Jadi daripada situlah kita bergerak dalam apa jual keadaan. Kita bergerak sehingga ke akar umbi. Sebab tu kalau kita tengok dalam persatuan khususnya PINTA ini, alhamdulillah kita berjaya pada tahun 2015 kita berhimpunan 10,000 di masjid wilayah yang diresmikan oleh Datuk Seri Jamil Khair Baharun. Dan pada tahun 2016 alhamdulillah kita boleh buat himpunan 20,000 hufaz
dirasmikan oleh Datuk Seri Najib bin Abdul Razak. Dan alhamdulillah pada tahun 2017 ya, 2016 2017 kita dapat buat himpunan 30,000 yang diresmikan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi ya pada masa itu. Sepatutnya diresmikan oleh Datuk Seri Najib, tetapi ada hal mustahak dijemput ke Saudi oleh King Salman, maka Datuk Zahid Hamidi dirasmikan. Jadi alhamdulillah kejayaan yang sebegini ini telah kita cuba tunjukkan kepada kerajaan bahawa institusi tahfiz ini adalah merupakan penggerak dan pendongkong kepada kerajaan. Alhamdulillah. Baik, kita nak bercakap tentang hala 7 dasar pendidikan tahfiz negara. Ini juga merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya, Ustaz Muhammad Zahid. Tapi sebelum itu barangkali ialah penting juga bagi saya nak dapat pandangan Ustaz Haji Ahmad Hafiz sendiri dengan insiden yang saya sebut tadi yang sedang diviralkan ketika ini. Kenapa peristiwa ataupun insiden yang sebegini boleh berlaku sebenarnya, dan ianya kerap berlaku terutamanya di pusat-pusat tahfiz? Terima kasih Cik Syarkawi dan sahabat Ustaz Zahid. Apa yang kita boleh lihat, insiden seperti ini dia bukanlah perkara yang baru. Kadang-kadang dia tidak tersebar, tetapi kali ini dia tersebar seviral-viralnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menampakkan keburukan akan ma'had ataupun institusi tahfiz yang berada dekat tanah air kita. Apa yang kita boleh lihat, sebenarnya pendidikan ataupun tarbiyah ini sebenarnya bermula daripada rumah asasnya. Sebab itulah ibu bapa yang menghantar pelajar-pelajar ke pusat tahfiz ataupun pondok, pusat pengajian, jangan kita menyerahkan 100% pendidikan terutamanya daripada sudut akhlak, daripada sudut akidah, daripada sudut hukum hakam kepada para guru ataupun asatizah di situ. Maknanya peranan ibu bapa dan juga anak-anak memainkan peranan yang seimbang. Guru-guru memberikan input, memberikan ilmu. Mereka akan balik suatu ketika nanti ke rumah, dan mereka di situlah nanti akan bersama dengan ibu bapa untuk sama-sama membantu mendidik dan sebagainya. Dan insiden-insiden seperti ini yang kita rasa melibatkan diri, melibatkan nyawa, melibatkan prestasi pelajar-pelajar ini, secara automatik akan memberikan pandangan yang negatif terutamanya kepada non-Muslim. Satu. Dan kita tak mahu perkara ini berulang kembali, maka menjadi kewajipan bagi pihak sekolah sendiri, bagi pihak ibu bapa dan pihak anak-anak sendiri, yang mana anak-anak ni kita lihat mereka memanglah daripada sudut usia remaja 12, 11, orang kata tidak mikir lagi. Maknanya tak boleh nak menilai mana benda baik dan benda yang buruk. Maknanya pihak kerajaan sendiri juga kena memainkan peranan dengan dikuatkuasakan undang-undang kepada siapa dia? Kepada orang luar ataupun pihak sekolah sendiri, agar berlaku tegas dalam isu-isu sedemikian. Jadi apa yang kita harapkan, insiden seperti ini tak sepatutnya berlaku dan tak sepatutnya diviralkan seviralnya sehingga memberikan nama yang buruk kepada tahfiz. Tahfiz ni orang yang mulia, subhanallah. Bahkan mereka ini insya-Allah pada hari kiamat boleh beri syafaat pula pada ibu bapa dia dan kepada mereka-mereka yang lain yang dikehendaki. Jadi kita harapkan semua pihak bertanggungjawab dalam isu ini. Kalau kerajaan dengan undang-undang, dengan kuasa, kalau sekolah dengan sistem pengajian, dengan undang-undang sekolah, dan pelajar sendiri pun kena memainkan peranan bersungguh-sungguh belajar dan jaga akhlak betul-betul, jaga akidah ahli sunnah wal jamaah, menghormati ibu bapa dan semua guru dan sebagainya. InsyaAllah kita akan selamat dalam keadaan semuanya, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, betul kan persepsi ini sebenarnya Ustaz Muhammad Zahid ya. Tadi pun saya sembang-sembang sebenarnya bersama dengan bekas pelajar institusi tahfiz, dan beliau mengatakan bahawa masalah-masalah seperti ini terutamanya yang melibatkan disiplin anak-anak tahfiz itu adalah disebabkan oleh pendirian ibu bapa sendiri. Kadang-kadang sikap keluarga itu sendiri, ibu bapa yang mengambil keputusan bahawa sekiranya anak mereka begitu nakal, mereka akan dihantar ke institusi tahfiz. Sejauh mana betul ataupun tidaknya persepsi ataupun andaian seperti ini, Ustaz? Okey, terima kasih ya.
Jadi sebenarnya persepsi begini kalau dulu memang ada, kalau kita tengok sekolah pengajian dulu, sekolah tahfiz dulu atau pondok dulu, sekolah pondok dulu. Jadi apabila dia tengok anak dia dalam pengajian akademik tak berjaya, akhlaknya merosot dan sebagainya, dia kata daripada tak jadi orang, baiklah saya letak kat pondok ataupun saya letak kat tahfiz. Kurang-kurangnya kalau saya nak meninggal boleh baca Yasin. Jadi ada juga persepsi yang sebegini, tetapi persepsi yang sebegini kuatnya pada masa-masa dahulu. Tapi oleh kerana sekarang ini pada waktu sekarang ini banyak, kalau kita melihat anak-anak yang cedikawan profesional, anak mereka pun belajar juga di institusi tahfiz. Kerana institusi tahfiz ini sudah mula nampak dia punya cahaya, dia punya nur. Kerana dalam institusi tahfiz ini, pengajian tahfiz ini adalah merupakan asas dalam pengajian. Jadi hafiz Al-Quran 30 juzuk ini bukan yang paling akhir, dia adalah asas. Yang paling akhir itu mungkin dia ulama rabbani, mungkin dia jadi profesional, mungkin dia jadi pilot, mungkin dia jadi engineering dan sebagainya. Jadi oleh kerana sekarang ini dah mula menampakkan sinar, mula menampakkan cahaya, maka berduyung-duyung ibu bapa daripada yang profesional, daripada yang biasa, meletakkan harapan yang tinggi kepada anak supaya anak tadi menjadi seorang yang hafiz Al-Quran 30 juzuk dengan akhlak yang mulia, dan juga mereka diberi amanah yang besar untuk bawa agama. Baik, kita akan bercakap sekarang ini tentang hala 7 dasar pendidikan tahfiz negara. Ini pun sesuatu yang cukup penting sebenarnya, kerana kalau kita baca tentang apa yang dia bentangkan dalam hala 7 dasar pendidikan tahfiz negara ini, ia menggariskan banyak perkara-perkara yang cukup hebat, cukup menarik sebenarnya. Tetapi mungkin saya mulakan dulu dengan Ustaz Zahid, dan kemudiannya kita juga dapat pandangan daripada Ustaz Haji Ahmad Hafiz sebentar lagi. Jadi mungkin sedikit latar belakang tentang dasar pendidikan tahfiz negara itu kita kongsi bersama dengan Ustaz. Okey, alhamdulillah saya sendiri dan juga Persatuan Pintar ini terlibat sama dalam menggubal dasar pendidikan tahfiz negara daripada tahun 2016 hinggalah sekarang. Ada lagi tempat-tempat yang perlu digubal, diuruskan supaya menjadi satu kekuatan yang besar kepada ummah. Sebab itu dasar pendidikan tahfiz negara ini adalah merupakan satu aset kerajaan yang paling besar. Kan, satu aset yang besar kepada kerajaan. Sebab itu kita tengok pada peringkat awal pada himpunan 20,000 pada 20 hari bulan 3 2016, himpunan 20,000. Oleh kerana persatuan dan pihak kita telah minta supaya kerajaan mengumumkan dasar, cuba menggubal dasar pendidikan tahfiz negara. Tetapi kerajaan ingin melihat betulkah pelajar-pelajar ini kecenderungan ibu bapa kepada pengajian aliran tahfiz ini. Jadi alhamdulillah bila himpunan 20,000 tadi berjaya dibuat di masjid wilayah, dan pihak kerajaan melihat bahawa pengajian aliran tahfiz ini perlu didokong, perlu ditegakkan, perlu dikuatkan, dan perlu pastikan bahawa pelajar-pelajar dalam institusi tahfiz, aliran tahfiz ini ataupun dalam industri tahfiz ini, mereka boleh berdiri sama tinggi dengan yang dalam profesional ataupun dalam arus perdana, duduk sama rendah, boleh bergerak sama rata dan sebagainya. Jadi daripada situlah asasnya dasar pendidikan tahfiz negara ini dibina. Tapi untuk makluman pada 2016 ini diumumkan untuk menggubal. Diumumkan untuk menggubal dasar pendidikan tahfiz negara. Jadi setelah digubal, kalau kita tengok dalam kita lihat, kita baca dalam dasar itu, yang pertama sekali ialah berkaitan dengan undang-undang. Undang-undang tubuh
institusi tahfiz itu syarat dia mesti berdaftar dengan kerajaan. Walau macam mana sekalipun tahfiz itu besar ke kecil ke cantik ke tak cantik ke sempurna ke tak sempurna, tetapi mesti berdaftar dengan kerajaan, yakni berdaftar dengan jabatan agama negeri masing-masing. Baik, pandangan daripada Ustaz Haji Ahmad Hafiz ini pun persepsi juga. Ada yang mengatakan bahawa apa perlunya sebenarnya dasar pendidikan tahfiz negara ini. Ada yang mengatakan bahawa akhirnya seolah-olah mereka yang mengikuti institusi atau belajar di institusi tahfiz ini akan menjadi ustaz semata-mata. Ya, ini satu lagi pandangan yang sempit sebenarnya yang perlu kita perjelaskan kepada penonton-penonton kita. Suri tauladan kita yang kita boleh lihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ulama-ulama. Mereka daripada sudut pengetahuan ilmu agama yang para hufaz kena kehadapan daripada pemikiran mereka adalah bukan semata-mata menghafaz Al-Quran. Kalau menghafaz Al-Quran, orang akan nampak akan jadi imam. Ataupun hafaz Quran, dia akan boleh buka kelas pengajian Al-Quran. Tak, mereka lebih utama, lebih daripada itu. Tapi dengan syarat, mereka ketika mana mengikuti pengajian tahfiz, jangan sama sekali meninggalkan satu maudhu' maknanya satu tajuk pengajian yang wajib, ataupun jika mana-mana tahfiz belum ada silibus ini, mereka perlu menekankan perkara-perkara usul dalam ilmu agama. Kerana usul yang lebih tinggi daripada tahfiz Quran disebut sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Di situ ada dua ilmu. Yang pertama, belajarlah kenal Allah Ta'ala, iaitu tauhid. Ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Belajar sifat 20. Allah ada tanpa bentuk, tanpa tempat. Kemudian yang kedua, barulah wastaghfir li dhanbik, iaitu ilmu-ilmu furu'. Macam ni Tuan Syarkawi. Berkaitan, kita nak cerita tentang hukum belajar ilmu fardu ain tu memang fardu ain dah. Iaitu mengenal Allah, salat, istinja, taharah dan sebagainya. Adapun ilmu yang disebut seterusnya, kalau orang lain tak belajar, tetapi dia belajar, maka secara automatik orang lain tu tak berdosa. Seumpama belajar apa dia? Tahfiz. Bukan semua orang boleh hafaz Quran. Adakah orang itu berdosa? Tak. Tetapi dia akan mendapat kebaikan daripada orang yang menghafaz Al-Quran. Jadi apa yang kita harapkan pelajar-pelajar tahfiz dan juga institusi tahfiz dan juga ma'had, mereka ini boleh kedepankan daripada sudut tahfiz, satu dah memang maudhu' subjek yang utama, kemudian ilmu yang berkaitan dengan akidah, dan juga tidak melepasi juga pengajian akademik untuk mereka lebih ke hadapan. Seperti mana yang sekarang ini mungkin kita dapati ada sekolah tahfiz sains. Mungkin ada sebahagian kolej, universiti ada buat sedemikian, alhamdulillah. Tapi jangan lupa usul sebelum daripada tahfiz, sebelum daripada akademik. Sebab kamu keluar nanti mungkin boleh jadi ustaz, mungkin boleh jadi pilot, mungkin boleh jadi apa dengan ilmu-ilmu yang lain, tetapi usul agama kamu itu ada asas, iaitu pegangan akidah yang benar. Kerana kita ada ancaman macam-macam pemikiran. Betul. Kita tak nak pelajar-pelajar hafiz ini kita tengok dia tak tahu dalam bab mengenal Allah, tak tahu dalam bab apa tu rukun, syarat, sah, batal. Tak, mereka boleh hafaz Quran, mereka tahu juga dalam bab akidah, mereka tahu dalam bab salat, istinja dan sebagainya, mereka tahu juga dalam akademik. Maka mudah-mudahan insya-Allah keberkatan, kemuliaan negara kita Malaysia dengan kemuliaan para hufaz ini akan lebih diberkati oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, insya-Allah. Baik, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Tetapi sebelum kita berehat, kita ambil satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Dan ahli-ahli panel. Ya. Yang berbahagia Ustaz. Okey, soalan saya yang pertama, saya tengok sekarang kita tengok ada perbincangan kan dalam politik, ekonomi dan pentadbir awam. Okay. Dengan dia orang menghayati tahfiz ni kemungkinan Malaysia akan lebih maju lagi Minta kedua-dua ustaz ulas dalam ini. Okey, itu yang pertama. Okay. Kedua, kita tengok
apabila kita menghayati petahfiz ni, bukan takat kita menghayati bacaan dia saja, tapi kita tahu jemaah dia semua kali. Sebab sekarang kita baca Al-Quran tapi kita tak faham apa di dalamnya. Dengan dengan rakyat ataupun dengan manusia dia tahu semua menghayati dia punya bacaan, dia tahu terjemahan dia. Jadi dia boleh menghayati apa yang ada dalam Al-Quran. Minta Ustaz ulas dalam ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi kita akan berehat dulu. Tapi kepada anda yang lain-lain, mungkin anda juga berminat untuk berkongsi pandangan, anda juga berdapat. Jadi gunakanlah kesempatan ini. Saya ulangi lagi dua talian yang kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu, kembali semula selepas ini nanti. Baik, alhamdulillah kita kembali semula ke ruang bicara ini dan kita akan sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan hala 7 dasar pendidikan tahfiz negara. Tapi sebelum itu kita ambil satu lagi panggilan yang sudah pun ada di talian kita. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Hafiz. Syukurlah alhamdulillah negara kita mempunyai Hafiz. Ya. Tapi apa yang saya bawa kepada yang dikasih Hafiz, seolah-olah macam majlis mereka ini tertutup. Hanya untuk Hafiz-Hafiz saja. Tidak ada di luar-luarkan bisa melaksanakan sini. Dan mereka ini menganggap macam high class, first class, bercakap pandai, tapi buatnya tidak ada. Apa yang kita mau? Ikutlah pada Rasulullah. Kalau kita punya jubah, pakaian yang banyak, bagilah. Dan tunjukkanlah kepada orang di bawah. Tunjukkanlah kepada orang di bawah dengan orang-orang YB menteri yang melaksanakan segala apa yang ada di masjid. Bagi tahu yang kami ini sama dengan kamu saja. Sama dengan kamu dan menderma, menolong, bukan hanya dengan bercakap, minta maaf. Minta maaf, saya Hafiz. Saya Hafiz. Minta maaf. Dan jika ada ujur, ada yang meninggal, suruhlah budak-budak bekerja, menolong, membantu kepada yang kalau enggak yang ada meninggal tu, kena mereka pun sama juga, Hafiz pun meninggal juga. Hafiz pun meninggal juga. So kalau kita ada relationship, kasihan sesama sendiri, orang di luar pun kasihan dengan kita, hormat dengan kita. Ya, kalau seolah-olah kita akan menjauhkan majlis dunia, hanya kita tumpukan pada akhirat. Jangan. Tolong ganding bahu seperti Rasulullah, tanya sana, tanya sini. Jangan cakap saja, habis itu tidak buat. Itu saja. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya minta maaf. Saya sudah lama. Saya selalu menantang di masjid. Apabila minta maaf Ustaz tadi bercakap saja, tapi tidak turun membantu menolong. Tolonglah, hadiahkanlah segala pakaian, tunjukkanlah kepada orang di bawah, bawalah habis budak-budak itu bersama masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam. Jadi respon-respon yang cukup menarik dan positif sebenarnya Ustaz ya. Dalam menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita, barangkali ialah saya juga nak dapat penerangan yang lebih jelas sebenarnya Ustaz ya. Bila kita bercakap tentang dasar pendidikan tahfiz negara ini, kerana ianya disebut ketika dibentangkan dalam bajet yang lalu bahawa ianya akan memperkasakan institut tahfiz itu sebenarnya. Mungkin boleh kita kongsi bersama dengan Ustaz. Terima kasih Ustaz Zarkawi. Jadi sebenarnya dasar pendidikan tahfiz negara ni yang telah dibina dalam proses bina, sebenarnya dia matlamat yang begitu besar sekali. Sebab tu kalau kita dengar dasar pendidikan tahfiz negara ni ialah memperkasakan bukan sahaja institusi tahfiz, tapi memperkasakan tenaga pengajar, ustaz-ustaz dan juga memperkasakan warga tahfiz, pelajar-pelajar tu sekali, memperkasakan yang mana supaya mereka juga boleh bergerak
sama seperti mereka-mereka yang belajar di Arus Perdana, mereka yang berada di universiti, mereka yang mempunyai sijil diploma, BA, PhD, dan mereka pergi dalam bidang engineering, mereka pergi dalam bidang kedoktoran dan sebagainya, yang mana mereka pergi ke seluruh pelosok dunia, nusi-nusi antarabangsa dan sebagainya. Jadi inilah asasnya. Dasar pendidikan tahfiz negara ni dia akan memperkukuhkan, dia akan membina, dia akan memperkuatkan seluruh, sama ada institusi tahfiz itu sendiri ataupun memperkuatkan ustaz-ustaz dan juga memperkuatkan semua pelajar tahfiz ini supaya mereka mempunyai peluang yang sama rata dalam bidang ekonomi, dalam bidang pengajian, dalam bidang apa saja, dan mereka boleh bergerak dalam masyarakat. Tidak ada susah, tidak ada kejelekan dan sebagainya, tidak ada di pulau dan sebagainya. Jadi mereka boleh bergerak di dalam masyarakat. Jadi kekuatan yang ada pada dasar pendidikan tahfiz negara, kalau kita tengok apa yang ada dalam dasar pendidikan tahfiz negara dalam bidang pengajian ini, nombor satu sekali, dia ada aliran tahfiz bersepadu. Aliran tahfiz bersepadu, dia ada 4 ya. Aliran tahfiz bersepadu ni maksudnya bersama-sama tadi ada akademik. Pengajian tahfiz ada akademik, bergerak serentak. Itu makna bersepadu ya. Contohnya tahfiz sains dan sebagainya. Okey, yang kedua ialah aliran dipanggil aliran tahfiz turah. Pengajian tahfiz tetapi bersamanya kitab turah. Kitab-kitab tua, kitab-kitab lama macam di pondok-pondok. Mana mereka bergerak serapan dua mata. Bergerak dalam pengajian tahfiz dan juga bergerak dalam pengajian kitab turah. Ya. Yang ketiga ialah pengajian tahfiz TVET, tahfiz TVET. Mana tahfiz berkemahiran. Mereka mengaji tahfiz, belajar tahfiz, tetapi dalam waktu yang sama mereka membina kemahiran TVET tadi. Dan kemahiran, dan boleh lihat pelajar tadi mahir di segi mana. Mahir dalam bidang penjahitan, fashion, ya, mahir dalam bidang masakan, mahir dalam bidang automobil. Jadi tidak menjadi masalah kepada pelajar tahfiz tadi, yang mana mereka boleh hafiz tetapi mereka ada kemahiran dalam bidang construction dan sebagainya. Betul. Jadi mereka ini juga adalah merupakan orang panggil boleh bergerak berdaya saing tinggi bersama dengan masyarakat yang ada. Ini, dan yang keempat ialah tahfiz tulen. Ya, tahfiz tulen ini yang banyak yang ada. Jadi untuk makluman, tahfiz yang telah berdaftar sehingga Julai 2021 tahun lepaslah, ada lebih kurang 1160 tahfiz yang telah berdaftar dengan Jabatan Agama Negeri ataupun dikawal selia oleh JAKIM, Jabatan Agama Islam Malaysia JAKIM. Yang mana pada tahun 2017 masa mula-mula diperkenalkan dasar pendidikan tahfiz negara ni, pada masa itu 571 sahaja. Tetapi hasil daripada dasar ini yang kerajaan beri penekanan, memperkukuhkan, membina sehingga dapat didaftarkan sehingga 1160 institusi tahfiz. Jadi di situlah kerajaan cuba membantu membuka aliran-aliran yang pelbagai, dan tidak mustahil satu masa nanti pilot Mas Malaysian Airline System seorang hafiz. Pengarah syarikat seorang hafiz, dan juga bernama pengurusi bernama seorang yang hafiz. InsyaAllah. Adun, wakil rakyat, penghulu mereka seorang yang hafiz. Dan sehinggalah Perdana Menteri Malaysia seorang yang hafiz. Dan ini tidak mustahil melalui dasar pendidikan tahfiz negara. InsyaAllah termaktub yang ini, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, bila kita bercakap tentang dasar pendidikan tahfiz negara, barangkali ini pun tadi sebelum saya datang pun ada yang menyuruh saya bertanya tentang soalan ini sebenarnya, Ustaz Haji Ahmad ya. Apa bezanya di antara institusi hafiz itu dengan sekolah pondok itu? Itu pun kadang-kadang menimbulkan persoalan dan juga tanda tanya sebenarnya di kalangan mereka yang berminat tentang isu seperti ini. Ya, sebagaimana yang kita maklum, bunyi pun tahfiz tadi. Dia subjek yang wajib adalah Al-Quran. Selain daripada ada subjek untuk sains, tulen ataupun sebagainya. Adapun pondok, dia
mengutamakan perkara-perkara ilmu-ilmu yang usul sebagaimana yang kita nyatakan tadi. Iaitu sebagaimana daripada subjek akidahnya, fiqahnya, tasawufnya, akhlaknya secara detail. Dan tidak dinafikan sebagaimana Ustaz Zahid kata, sekarang ini pun diterapkan tahfiz juga belajar ada tahfiz turas. Tetapi tidaklah sedalam pengajian yang dikhususkan pengajian di pondok. Mereka akan belajar daripada satu kitab kepada satu kitab yang lain, kemudian daripada satu huruf kepada satu huruf yang lain, mana bitadqiq, maknanya dengan terperinci. Dan kesinambungan kedua-dua tahfiz dengan pondok ini sebenarnya adalah perkara yang sangat baik. Jika seseorang itu dia boleh belajar tamakun mendalami ilmu-ilmu turas, kitab-kitab pondok tadi apa semua, dalam masa yang sama dia boleh menghafaz Al-Quran, satu bonus pada dia. Satu bonus. Tetapi orang hafiz, mereka dapat menghafaz 30 juzuk, itu bonus ya. Bukan satu kewajipan pada dia, satu bonus. Dan jika dia telah ada ilmu-ilmu asas, yang ilmu asas fardu ain, maka lengkaplah kepribadian seorang Muslim yang sempurna. Adapun yang pondok, mereka mendalami lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan akidah, dan jika mereka menghafaz Al-Quran, maka satu bonus bagi mereka. Jadi keupayaan masyarakat kita tidak boleh samakan. Ada sebahagian pelajar pondok dia tak mampu untuk hafaz Al-Quran. Kita tidak boleh memaksa kepadanya. Dan begitu juga pelajar tahfiz. Bukan semua pelajar tahfiz boleh mendalami sedalam-dalamnya ilmu turas. Tetapi yang asas dia wajib kena tahu. Contohnya belajar sifat 20, itu boleh katakan semua tahfiz adalah. Itu yang wajib dia kena ada. Hukum hakam, syarat sah batal solat, secara asas dia kena ada. Tapi untuk mendalami itu, alhamdulillah pelajar pondok dia mendalami. Jadi hubungan, dan kita mengharapkanlah mereka daripada kalangan tahfiz dan juga pelajar pondok ni, jika mereka bersatu padu dalam menyebarkan ilmu, maka alhamdulillah komplit akan ilmu agama itu. Dan ini sebabnya masyarakat nampak tahfiz dengan pondok sama saja. Tetapi jika bergabung, ya betul sama. Dan asasnya memanglah sama, tetapi bunyinya tahfiz dan juga pondok. Jadi ini juga pondok juga memberikan impak yang besar kepada kemajuan pendidikan kita, sebab kita di Malaysia ni nak mengekalkan pengajian-pengajian turas ini, pengajian-pengajian kitab-kitab pondok ini, kerana itu adalah benteng yang sangat ampuh kepada negara kita ini, seumpama mempelajari sifat 20 dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha hufaz dan juga para pelajar-pelajar dan guru-guru di pondok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita bangga dan gembira sebenarnya Ustaz Muhammad Zahid ya, bila dasar pendidikan tahfiz negara ini mempunyai matlamat untuk memperkasakan institusi tahfiz. Tetapi ramai juga di luar sana yang mula pada satu ketika mempersoalkan tentang pentadbiran institusi tahfiz itu sendiri. Dan bukan rahsia lagi bahawa banyak insiden-insiden yang tidak dijangkakan berlaku, kadang-kadang melibatkan insiden-insiden yang tak pernah terfikir bahawa ini akan berlaku di sebuah institusi tahfiz. Sehingga ialah ada kes yang melibatkan disiplin, ada kes yang melibatkan polis dan sebagainya. Kenapa ini boleh berlaku, dan apa yang perlu dilakukan kalau kita mau melihat bahawa insiden-insiden, peristiwa-peristiwa ini tidak berlaku di institusi tahfiz itu khususnya, Ustaz? Okey. Terima kasih ya. Okey, pengalaman, bercakap dengan mengikut soalan tadi, pengalaman dalam institusi tahfiz, pengajian tahfiz ini, dia bermulanya berlaku kes dan sebagainya banyak punca. Salah satunya macam Ustaz Hafiz kita sebut tadi lah, pendidikan di rumah. Pendidikan di rumah, awalan di rumah tadi, dia nak hantar anak dia, daripada tak jadi orang, baiklah boleh baca Yasin pun tak apa dah. Dia pun pergi letak di tahfiz. Dan di tahfiz pula, kita kadang-kadang setengah tahfiz ni, dia akan cek, dia akan temuduga melihat ibu bapa dan sebagainya. Tetapi apabila tidak dijaga temuduga takdir betul-betul, mungkin dia dah belajar di tempat lain, dia nak sambung di tahfiz yang lain, dia dah ada kes di sana
kan. Tetapi bila tidak ada kesan kes itu, perangai yang sama dia akan bawa. Contoh dia merokok di satu tahfiz lain, dia telah diberhentikan. Jadi dia masuk di tahfiz ni. Tetapi data-data yang sebegini tidak ada. Jadi alhamdulillah, untuk makluman, dalam persatuan kita tengah sedang membina pengkalan data. Pengkalan data seluruh institusi tahfiz yang ada dalam negara, dan juga insya-Allah ya, ustaz-ustaz, tenaga pengajar dan juga pelajar-pelajar ada dalam sistem, dan insya-Allah benda-benda sebegini kita dapat kesan awal. Ya, bukan sahaja pelajar, tetapi kemungkinan ustaz-ustaz yang ada kes, ya, ada kes yang tidak elok di tahfiz lain, tiba-tiba dia datang nak minta sini ada kekosongan, tetapi kita dah boleh kesan bahawa ustaz ini ada kes polis dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni lah, macam macam bagi tahu tadi, kita tanpa rasa apa panggil, macam tak percaya, tiba-tiba kes begini berlaku di institusi tahfiz. Tetapi benda ini berlaku. Sebab itu dalam dasar pendidikan tahfiz negara juga, dia cuba menyusun atur balik pengurusan tahfiz, sama dalam segi, contohnya segi ustaz tadi, supaya ustaz tadi kalau kata macam ada tauliah, kan, ustaz tadi pergi kepada, kalau guru-guru biasa dia pergi kepada maktab perguruan, dan insya-Allah akan mewujudkan maktab perguruan untuk hafiz, supaya mereka ni dilatih supaya betul-betul mengajar mengikut SOP yang digariskan. Jadi ini semua termaktub dalam maktab, dalam dasar pendidikan tahfiz negara juga, untuk membina balik benda-benda yang ada kekurangan. Sebab tu kalau kita tengok dia setengah-setengah tahfiz tadi, mungkin ada segi kepercayaan masyarakat, segi keuangan, segitu, segini. Tapi dalam dasar pendidikan tahfiz negara tadi, dia akan susun balik semua, akaun, ya, pengurusan sekolah, supaya benda ini lengkap, menjadi seolah-olah seperti pejabat. Jadi tidak lari daripada konsep-konsep yang lain, supaya tahfiz tadi tidak bergerak mengikut kepala masing-masing, mengikut saluran. Baik, sebelum kita berehat, saya juga nak dapat pandangan Ustaz Haji Ahmad Hafiz. Ini pun satu isu yang cukup penting. Kita tak boleh menafikan hakikat sebenarnya pertumbuhan institusi hafiz ini, seperti dia orang kata tumbuhnya cendawan di musim hujan sebenarnya. Masing-masing ingin menumbuhkan institusi hafiz, pondok dan sebagainya, tetapi dari segi pentadbiran, dari segi kawalan itu sendiri, itu yang menimbulkan masalah. Jadi apa yang perlu dilihat dalam hala tuju dasar pendidikan tahfiz negara untuk mengawal situasi ini, Ustaz? Bagi pandangan saya dan juga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat yang lain, dan apa yang kami lihat, kebanyakan daripada masyarakat, dia seronok bila dia berjaya mewujudkan ataupun membuka madrasah ataupun tahfiz. Contohnya bila dah pencen, duit pencen pun ada, duit KWSP pun banyak, ataupun dia mungkin seorang yang ada duit, jadi dia cari seorang ustaz, tanpa dia menilik latar belakang ustaz tersebut, okey, bukalah tahfiz. Maka bukalah tahfiz di satu kawasan A. Di sebelah kawasan sebelah orang kata, ataupun selang 2-3 buah rumah, ada pula tahfiz yang lain. Maka apa yang akan timbul di sini? Kita kata macam nilah, macam orang buka kedai lah. Sebelah ni nasi lemak, sebelah ni nasi lemak juga. Nasi lemak. Maka masyarakat akan pandang satunya seolah-olah tidak ada keserasian. Kerana apa dia? Kerana menu yang sama, tahfiz yang sama, Sepatutnya kita mengharapkan pihak kerajaan juga turut memantau hal sedemikian, supaya tidak wujudnya tahfiz yang terlalu banyak di satu-satu tempat yang sempit. Kerana masyarakat akan membuat penilaian di situ. Mana tahfiz ni lebih baik daripada ini, tahfiz ni lebih baik daripada ini. Maka perkara-perkara sedemikian perlu dipikirkan bersama. Sebab itulah sebagaimana Ustaz Zahid mengatakan, pendaftaran sekolah tahfiz itu sangat penting. Kita tidak nafikan, memang ada sekolah tahfiz yang masih tidak mendaftar. Bila timbulnya isu berkaitan dengan kebakaran, berkaitan dengan buli, ragging dan seumpamanya, pihak kerajaan tidak boleh nak campur tangan, ataupun tidak boleh nak membantu sepenuhnya, sebab tidak mengetahui apa isu dalaman yang sebenarnya. Tiba-tiba pihak tahfiz marah kepada kerajaan, tidak membantu, padahal pihak sekolah tidak mendaftar dengan kerajaan. Isu-isu sedemikian kita nyatakan pihak kerajaan juga kena pantau.
dan pihak sekolah kena daftar, maka insya-Allah perkara itu akan berjalan dengan baik. Maka wujudnya tahfiz seumpama cendawan yang tumbuh selepas hujan itu adalah perkara yang baik, tetapi tengoklah keadaan. Masyarakat yang nak buka, individu yang nak buka, tengok kemampuan dia, bukan sekadar kamu ada duit, kamu buka tahfiz tanpa kamu ada cara manajemen, tahu pengurusan, tanpa kamu menilik latar belakang para asatizah dan sebagainya. Kerana kita kena fikir anak-anak yang ibu bapa hantar itu generasi. Bukan sekadar hafaz Quran. Kita nak mereka tahu hafaz Quran, tamakun, mendalami, belajar ilmu fardu ain dan sebagainya. Jadi perkara-perkara sedemikian kita semua kena ambil cakna, ambil berat agar pelajar-pelajar itu terjamin pada masa akan datang. Baik, kita rehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin masa tak begitu panjang lagi, tetapi mungkin ada lagi kesempatan di mana saya sempat melontarkan beberapa lagi persoalan kepada kedua-dua tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, Alhamdulillah, dan kami juga cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih bercakap tentang ke mana hala tuju dasar pendidikan tahfiz negara. Isu yang juga saya kira cukup penting sebenarnya Ustaz Muhammad Zahid ialah tentang kadang-kadang timbul juga persoalan dan juga pertanyaan pengiktirafan terhadap pelajar-pelajar hafiz itu sendiri, ke mana mereka pergi dan apakah ada institusi-institusi tertentu yang mungkin ingin bekerjasama dengan institusi tahfiz di negara kita ini dalam melahirkan pelajar-pelajar yang kita anggap bukan saja pakar dalam bidang agama ataupun dalam bidang bacaan Al-Quran dan sebagainya, tetapi dalam bidang teknologi seperti apa yang kita sebut sebentar tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh PINTA terutamanya dalam melaksanakan cabaran seperti ini sebenarnya, Ustaz? Jadi alhamdulillah kami di persatuan lah ya, banyak kita buat collaboration. Contohnya kita buat collaboration dengan UiTM ya. Jadi UiTM dia bagi syarat yang 10 juzuk 3A pun dah boleh masuk untuk buat diploma. Jadi melalui kerjasama macam ni, pelajar-pelajar tahfiz daripada persatuan boleh direct masuk di sana. Jadi bukan sahaja dengan Uni Razak, kita ada buat collaboration dengan OPSI ya, dengan dengan Unifil. Unifil ni first track SPM. Bagi yang nak buat first track SPM dengan Unifil, kita kalau peringkat awal dulu dia bagi free kepada pelajar-pelajar tahfiz yang kurang kemampuan untuk buat untuk buat first track SPM. Jadi untuk pelajar-pelajar tahfiz ni biasanya first track SPM ni dia akan buat. Bila SPM dia tu elok, ya, biasalah pelajar tahfiz kalau dah hafiz SPM dia tu insya-Allah lah dapat 6A dan sebagainya. So dia boleh sambung ke mana-mana jurusan dia nak. Jurusan engineering, jurusan pilot dan sebagainya dia boleh buat. Tapi ada yang kita dapat maklumat daripada Chancellor Universiti bahawa pelajar-pelajar tahfiz yang masuk buat diploma atau buat BA persijilan di tempat mereka mendapat keputusan yang cemerlang. Dan mereka pun terkejut. Sedangkan mereka belajar kadang-kadang setahun, 2 tahun sahaja dalam kalau nak buat SPM tadi, mereka dapat straight A. Jadi ini perkara yang jarang berlaku. Tetapi dengan usaha persatuan dan usaha masyarakat juga bersama dalam mendapat pengiktirafan persijilan. Contohnya kita ada buat dengan PIKOM, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ya, pelajar-pelajar tahfiz boleh sambung belajar di sana walaupun mereka tidak ada SPM, tetapi melalui pengalaman kerja. Dia ada yang baru tu pengalaman kerja, boleh buat CJ diploma, boleh buat BA. Jadi alhamdulillah di sinilah sebenarnya hasrat juga kalau kita tengok dasar pendidikan tahfiz negara tu dia panggil dalam pengiktirafan. Dia ada juga dalam pengiktirafan yang ada dalam dasar pendidikan tahfiz negara supaya seluruh warga tahfiz ini mendapat pengiktirafan dalam negara. Okey. Mungkin Ustaz Haji Ahmad Hafiz ingin menambah dalam persoalan ini. Subhanallahal-azim. Saya terlibat juga untuk membantu pelajar-pelajar tahfiz
mereka yang telah menghafaz Al-Quran juga diberi peluang yang kadang-kadang sekolah yang sijil mereka tidak diiktiraf, tetapi sebenarnya mereka boleh mengiktirafkan pelajar dia itu dengan mereka menduduki satu exam di Darul Quran JAKIM. Jadi Darul Quran JAKIM maknanya sijil yang dikeluarkan di situ melayakkan mereka untuk menjadi imam secara rasmi daripada sijil JAKIM. Hafazan yang mereka telah hafal adalah daripada Ma'had tahfiz sekian yang dia pernah belajar. Cuma mereka datang ke situ untuk melayakkan, untuk menduduki peperiksaan dan mendapat keputusan yang cemerlang, dan selepas itu mereka boleh bekerja di mana-mana jabatan agama dan sebagainya, hasil daripada apa yang mereka dapat daripada Darul Quran JAKIM. Jadi usaha-usaha seumpama ini sebenarnya terlalu banyak. Kolaborasi lah sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Zahid tadi, termasuk juga pihak JAKIM yang kita dapat maklumat sedemikian. Jadi perkara-perkara yang hubungan yang dikatakan di antara pihak universiti dan juga pihak tahfiz daripada dalam negara dan juga luar negara. Kadang-kadang tu kita lihat ramai juga pelajar-pelajar hufaz mereka yang habis pergi ke luar negara, terutamanya pergi ke Pakistan untuk mendapat persijilan. Mereka dah hafal. Ada yang pergi ke Shubra. Shubra ni satu tempat di Mesir berkhususan bahagian Quran, bahagian qiraat. Alhamdulillah. Dan diiktiraf oleh kerajaan. Mereka balik, mereka boleh menjadi imam, mereka boleh menjadi asatizah dan sebagainya. Dan kita lihat pun setakat ini pun memang sangat ramai pelajar-pelajar yang dah hafiz, mereka pergi ke Mesir, khasnya satu tempat Shubra, ke Pakistan dan sebagainya, untuk hafazan mereka itu diiktiraf oleh negara kita sendiri dan diiktiraf oleh luar negara, agar mereka pada masa akan datang mereka boleh membawa diri mereka, membawa masyarakat dengan apa yang mereka ada. Di samping ilmu hafiz dia ada sijil. Sijil tu dunia saja sebagai jambatan mereka untuk berdakwah kepada masyarakat. Tetapi hafazan, sebab itulah nak diingatkan juga para hafiz ni jangan lupa nak mengulang Al-Quran. Jangan ada sijil saja, kena mengulang. Kerana apa dia? Kerana itu ada satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, dan jangan sampai Allah Ta'ala murka sebab kamu tidak memelihara dan menjaga Al-Quran itu sendiri. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Ustaz Muhammad Zahid ya. Ialah kita mengharapkan bahawa dasar pendidikan tahfiz negara ini akan dilaksanakan seperti apa yang kita inginkan sebenarnya. Tetapi yang lebih penting di penghujung ini, barangkali ada juga harapan, pesanan yang ingin Ustaz sampaikan. Kerana kita tahu tentang betapa mulianya, betapa indahnya, betapa cemerlangnya sebenarnya pusat-pusat ataupun institusi-institusi tahfiz itu sendiri dan juga pelajar-pelajarnya. Tetapi kecemerlangan, keindahan yang perlu kita jaga sebenarnya, supaya institusi tahfiz itu sentiasa berada dalam hati kita sebagai institusi yang cukup baik sebenarnya. Pesanan daripada Ustaz. Okey, pesanannya seringkasnya pengajian yang ada dalam Malaysia ni, pengajian tahfiz yang ada ni yang kita panggil sistem Diubandi lah ya. Inilah sistem yang paling banyak yang ada. Dalam 1160 yang berdaftar ni, 80% menggunakan sistem Diuban. Sistem Diuban ni maknanya sistem tahfiz tulen. Lepas hafiz baru mereka mengaji kitab turah, sebagaimana yang Ustaz Hafiz kita tadi mengaji kitab turah sepenuh kitab turah sampai ke darul hadis. Kan, selepas itu mereka boleh buat first track SPM, mereka boleh sambung lagi dalam bidang-bidang lain. Seorang hafiz tadi dia boleh menyumbang ke pelbagai aspek dan sebagainya. Betul. Ya, dalam itu yang kita melihat supaya tahfiz tulen ini boleh diteruskan dalam dasar pendidikan tahfiz negara. Itulah pengharapan yang paling besar sekali, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, saya juga beri ruang kepada Ustaz Haji Ahmad Hafiz yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu di penghujung bicara ini, Ustaz. Kita mengharapkan pihak kerajaan memuliakan para hufaz dan juga para pelajar-pelajar pondok, dan apa yang Al-Quran nyatakan bahawa kami para hufaz dan juga para pelajar pondok, saya sebut kami, maknanya kita semua, kerana kita semua berfahaman dengan fahaman wasatiyah. Itu yang perlu difahami. Kerana isu juga ada timbul yang mengatakan para hufaz, para pelajar-pelajar pondok ni ekstrim. Ekstrim. Mereka ni cepat nak membidaah, mengkafirkan, mensyirikkan.
Ingat Al-Quran menyatakan bahawa umat Nabi Muhammad adalah umat yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah Taala menjadikan kamu umat Nabi Muhammad adalah umat yang wasatiyah, tidak melampaui batas. Sebab itulah pengajian hafiz diselangi, yakni dicampurkan dengan pengajian kitab-kitab ini akan menjadikan masyarakat kita seorang yang wasatiyah, yang sederhana, dan kita tidak redha dan kita sangat-sangat berkecil hati jika ada sebahagian daripada masyarakat memukul rata bahawa semua pelajar tahfiz dan pelajar pondok ini berfahaman dengan fahaman ekstrim. Tak. Ekstrim bukan fahaman ahli sunnah. Yang ekstrimnya Wahabi, Syiah, Khawarij, ini fahamannya ekstrim. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati, merahmati mereka yang menghafaz Al-Quran, mereka yang belajar kitab-kitab turas, kitab-kitab yang mengenal Allah Ta'ala, Allah ada tanpa bentuk, tanpa bertempat, belajar bab fiqah, bab tasawuf. Kerana jikalau tidak ada orang-orang macam ini, walaupun berjaya tinggi, bangunan mencakar langit sekalipun, jikalau tidak ada ilmu agama, jika tidak ada orang yang memertabatkan akan institusi tahfiz dan juga pondok, maka sesebuah negara itu tidak disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita nak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, damai dan diampunkan oleh Allah, kerana adanya para pelajar-pelajar pondok yang menjadi benteng yang ampuh kepada ahli sunnah Malaysia kita dan para hufaz yang sentiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, bukan sekadar dalam bulan Ramadan, tetapi senantiasa agar masyarakat meletakkan Al-Quran dalam hati, kitab-kitab turas kita dalam hati, agar kita mendapat manfaat dan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Zahid. Setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Haji Ahmad Hafiz kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan banyak sebenarnya yang kita sentuh, dan kita juga mendoakan dan juga mengharapkan supaya pelaksanaan dasar pendidikan tahfiz negara ini akan dapat disempurnakan, dan ianya saya percaya mungkin akan sudah pasti akan memberikan keputusan ataupun memberikan satu anjakan yang hebat sebenarnya kepada pelajar-pelajar ataupun institusi tahfiz dan juga pondok yang ada di negara kita ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, insyaAllah ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.